Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menyaksikan majlis ringkas penyerahan zakat perniagaan bagi tahun berakhir Disember 2020 daripada Petronisa dan Sanjung Etika Sendirian Berhad kepada tabung Baitul Mal Sarawak bertempat di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Rabu. Zakat perniagaan Petronisa berjumlah RM405,500 serta zakat perniagaan Sanjung Etika Sendirian Berhad berjumlah RM22,046.52 telah diserahkan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha selaku Wakil Tabung Baitul Mal Sarawak. Bercakap kepada media, Datuk Misnu Taha berkata kedua-duanya merupakan antara yang terawal menyumbangkan sumbangan hasil perniagaan mereka. Untuk sumbangan daripada syarikat Sarawak ia berkaitan berkaitan ekonomi. Kita menyadari bahawa sekarang ini keadaan ini tidaklah begitu menggalakkan. Akan tetapi nampaknya syarikat Sarawak masih berpeluang dan mereka pun berhasrat untuk menambahkan sumbangan mereka. Sumbangan zakat mengikut kadar yang mereka mahu, dan mereka merupakan antara sekadar awal memberi sumbangan hasil perniagaan mereka pada tahun lepas. Sementara itu, Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Shibli Abang Muhammad Naili yang turut hadir berkata, walaupun negara berdepan masalah ekonomi disebabkan pandemik COVID-19, namun kadar sumbangan zakat perniagaan yang diterima untuk tahun 2020 tidak menunjukkan penurunan. Tidak berapa jauh. Dia bukan saya nak katakan dia turun, dia lebih kurang seperti yang berlaku dalam tahun 2019. Masih okey. Keadaan kita untuk tahun 2021, kita tidak berani nak memberi satu peningkatan yang drastik. Kita menjangka dia akan meningkat mungkin 5% saja. Daripada 45 juta naik 5%, dan mungkin dalam lingkungan 47 juta untuk. Ya, untuk zakat perniagaan. Selanjutnya, Kementerian Pengangkutan Sarawak mendesak syarikat penerbangan AirAsia Berhad membayar balik kos pembelian tiket kepada penumpang susulan pembatalan penerbangan dari Kota Kinabalu ke Sibu pada 3 Januari lalu. Menterinya Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media pada Selasa memberitahu kecuaian pengawasan dalaman AirAsia Berhad telah menyebabkan jadual penerbangan itu dibuka dan menawarkan tiket yang salah kepada orang awam. Jelasnya penerbangan AirAsia AK6090 itu dibatalkan kerana tidak mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Menjelas lanjut, katanya JPBN Sarawak dan Kementerian Pengangkutan Sarawak memberi perhatian khusus kepada perancangan dan kekerapan penerbangan ke Sarawak dari Sabah kerana mengambil kira keadaan semasa COVID-19 di negeri berkenaan. Sehubungan itu, beliau berharap kesilapan tersebut tidak berulang pada masa akan datang dan mengingatkan semua syarikat penerbangan agar sentiasa mematuhi peraturan dan garis panduan yang ketat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini seperti mana yang telah disetujui oleh JPBN Sarawak dan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Beralih ke laporan di utara. 2 projek menaik taraf sistem retikulasi bekalan air yang kini sedang dilaksanakan di Rumah Babai dan Rumah Imau telah mendapat perhatian Menteri Muda, Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kotam berkata, kedua-dua projek ini merupakan projek rakyat Ketua Menteri Sarawak dan dijangka siap pada penghujung Mac 2021. Pertama adalah sistem menaik taraf retikulasi bekalan air di Rumah Babai yang bernilai 390,000 untuk lebih kurang 60 buah rumah lah di sana, Rumah Babai. Yang kedua sama juga menaik taraf sistem retikulasi bekalan air di Rumah Imau berjumlah ringgit Malaysia 295,000
Kedua projek ini adalah di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dan ianya merupakan projek rakyat yang amat berhormat Ketua Menteri. Kedua-dua projek ini dijangka siap pada penghujung bulan Mac, 31 bulan Mac tahun ini 2021. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek rakyat menaik taraf sistem retikulasi bekalan air di Rumah Babai Kampung Bukit Berayung dan Rumah Imau Batu 9 Jalan Kubong, Limbang pada Selasa. Jelasnya lagi, projek rakyat ini akan memberi manfaat kepada lebih 700 penduduk yang tinggal di kedua-dua buah rumah panjang. Dalam lawatan ini, Datuk Dr. Abdul Rahman turut meninjau tapak projek Gereja Rumah Babai yang akan dilaksanakan pada tahun ini, cadangan tapak Dewan Rumah Babai dan mendengar permintaan penduduk kampung yang mahukan jambatan kayu ke rumah babai dibaiki atau dinaik taraf. Manakala di Kuching, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan melaksanakan penstrukturan semula sebagai pendekatan holistik bagi memantap serta meningkatkan kualiti perkhidmatan. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan memberitahu penstrukturan semula akan dilaksanakan dalam tahun ini. Berucap dalam Majlis Perhimpunan Bulanan di Auditorium DBKU pada Rabu, beliau menjelaskan pelaksanaan tersebut adalah supaya ia lebih bersesuaian dan berkesan untuk semua kaki tangan dalam melaksanakan tugas harian. Sebagai sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat, terutama sekali masyarakat ataupun penduduk di kawasan DBKU yang seluas 370 km persegi. Kita harus berusaha membuktikan bahawa DBKU merupakan kaki tangan awam yang sangat komited, berdaya saing, cekap dan berintegriti di mata masyarakat luar. Dalam majlis sama, Datuk Junaidi turut menyampaikan anugerah konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK dan LIN DBKU 2019 serta turut diadakan penyerahan piala dan sijil penghargaan kejayaan Kumpulan KIK di peringkat negeri kepada Datuk Bandar. Di Selangau pula, susulan 2 kes gigitan anjing di Pekan Selangau, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS telah bertindak pantas dengan melancarkan operasi Rabies Daerah Selangau pada Selasa. Operasi selama sejam membabitkan anggota MDLBS, Pejabat Daerah Selangau dan Balai Polis Selangau itu berjaya menangkap 7 ekor anjing liar di sekitar Pekan. Difahamkan kedua mangsa telah dirujuk ke Hospital Sibu untuk diberikan rawatan. Beralih ke laporan harian COVID-19, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak hari ini meningkat kepada 1,166 kes apabila 5 kes telah dikesan, masing-masing 2 kes di daerah Kuching dan Miri dan 1 kes di Sibu. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 1 kes di Kuching adalah melalui aktiviti pengesanan kontak rapat kluster Stutong dan 1 lagi merupakan kes import C, individu yang datang ke Kuching dari Miri dan pernah mengunjungi Kuala Lumpur. Di Miri pula, 2 kes import B merupakan individu yang masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri dari Pahang dan Labuan yang telah diarahkan kuarantin. Manakala di Sibu dikategorikan sebagai kes import B melibatkan individu balik ke Sibu dari Johor. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.